Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk menyambung kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sekarang musim cuti sekolah pun sudah sampai ke penghujung. Saya pun seminggu lebih tak ada di rumah, berjalan. Dan kita punya pengajian pun sudah 2 kali tertangguh. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada bahagian ilmu fardu kifayah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Antara perkara yang kita sentuh ialah Imam Al-Ghazali menceritakan cara mengatur urusan dunia. Nak atur urusan dunia ini, dia ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, perkara pokok. Yang kedua, pelayan kepada perkara pokok. Dan yang ketiga, yang menghias perkara pokok. Contoh dia, perkara pokok pertanian. Kalau tak ada pertanian, manusia tidak boleh hidup dengan sempurna di dunia ini. Dan pelayan kepada pertanian ni tadi ialah pekerjaan membuat alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian ni ada orang tolong buat supaya mudah pertanian tu tadi. Yang tu pelayan kepada perkara pokok. Dan penghias dia pula, dah dapat hasil pertanian tadi, contohnya gandum, ada orang tolong proses gandum ni untuk jadikan makanan. Jadi nak hidup di dunia ini, 3 perkara ni mesti ada untuk membentuk satu-satu masyarakat. Yang kedua, kita sentuh tentang dakwaan terhadap Imam Al-Ghazali. Kononnya Imam Al-Ghazali ini dia menolak keduniaan, menolak dunia 100%. Dia akhirat saja. Dia tumpu akhirat saja. Benarkah begitu? Jawapannya tentulah tak benar. Itu semua hanyalah tohmahan kepada Imam Al-Ghazali. Antara bukti dia, Imam Al-Ghazali doakan anak murid dia supaya dapat membentuk satu kerajaan di Afrika Utara. Dan Imam Ghazali sendiri, apabila anak murid dia dah berjaya mendapat sebahagian daripada kerajaan itu, Imam Al-Ghazali nak pergi ke sana, cuma tak sempat nak pergi. Ini menunjukkan Imam Al-Ghazali bukanlah sebagaimana yang dituduh, mengatakan dia ini tolak dunia. Macam mana kita nak kata dia tolak dunia, sedangkan dia doakan anak murid dia supaya jadi raja. Bahkan dia sendiri nak pergi berkhidmat dengan kerajaan yang baru ni. Jadi tertolaklah dakwaan orang yang mengatakan Imam Ghazali ni dia tolak dunia. Perkara ketiga yang kita sentuh, tadi disebut kalau kita nak atur urusan dunia, dia mesti ada 3 perkara. Yang pertama perkara pokok, yang kedua pelayan, yang ketiga penghias dia. Sebagaimana nak atur dunia supaya teratur, begitu juga bila kita nak atur diri kita. Setiap diri manusia ni dia ada 3 perkara juga. Yang pertama perkara pokok, perkara asas. Apakah perkara asas pada tubuh badan kita? Ada hati, ada jantung, ada otak. Yang ni benda-benda asas. Tak ada 3 ni, memang kita tak boleh hidup lah. Yang pelayan dia pula, segala usus-usus, segala urat-urat saraf, segala darah-darah yang masuk ke otak tadi, yang tu pelayan dia. Dan yang ketiga, dia punya penghias. Penghias pada tubuh kita ni, misai, rambut, kulit, kuku, ini semua penghias. Dalam 3 benda ni, yang manakah yang paling penting? Yang paling penting ialah hati, jantung dan otak. Maksud dia perkara pokok tu yang paling penting. Samalah macam manusia nak hidup sempurna di dunia, yang paling penting sekali perkara pokok dia, iaitu pertanian untuk dapatkan makanan, kemudian perlindungan rumah dan juga pakaian. Ini 3 benda yang pokok. Jadi pada diri manusia yang paling pokok ialah hati, jantung, otak. Yang tu pula yang nampak, hati yang nampak, jantung yang nampak dan otak yang nampak. Yang lebih penting daripada itu, yang kita nak kena basuh melalui kitab Ihya ini, ialah hati yang tak nampak. Iaitu hati yang terlibat dengan minda, yang terlibat dengan fikiran, yang terlibat dengan roh, yang terlibat dengan jiwa. Yang ni yang tak nampak. Hati yang nampak tu kita boleh buat keluar. Dan kita belah perut kita, buat keluar hati, buat keluar jantung. Daging tu kita boleh potong-potong.
Yang tu dah penting. Yang lebih penting daripada itu ialah hati yang tak nampak. Kita cakap ke orang, kamu ni tak ada hati langsung lah. Hati yang tu. Hati yang tu yang lebih penting, yang kita nak basuh, yang kita nak cuci, dan yang kita nak gilap melalui pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Perkara yang keempat kita sentuh dulu. Mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan pekerjaan yang paling mulia di dunia ini ialah mengajar agama. Dikatakan mengajar agama ini paling mulia. Imam Ghazali dia bagi contoh. Di dunia kita ini apakah yang paling mulia? Makhluk manakah yang paling mulia? Malaikat kah? Jin kah? Haiwan kah? Benda-benda alam kah? Gunung ganang kah? Awan kah? Langit kah? Dalam semua itu yang paling mulia ialah manusia. Manusia dia lebih mulia daripada malaikat lagi. Kemudian pada diri manusia ni pula, apa yang paling mulia? Yang paling mulia ialah hati dia. Hati dia yang tak nampak tadi. Bukan hati yang nampak, hati yang tak nampak. Dia punya roh lah, dia punya minda. Jadi orang yang mengajar agama ini, dia tarbiyah hati manusia. Maksud dia tarbiyahkan benda yang paling penting pada benda yang paling penting. Benda yang paling mulia pada yang paling mulia. Yang paling mulia di muka bumi ni manusia. Yang paling mulia pada manusia itu pula hati dia. Jadi hati manusia ini ialah yang paling mulia daripada yang paling mulia. Dan orang yang mengajar agama, tak kira guru, tak kira bapa, tak kira mak, ajar anak-anak, dia tarbiyah benda yang paling mulia daripada yang paling mulia, iaitu hati. Yang tu pekerjaan yang paling utama. Perkara kelima, kita dah masuk bahagian fardu ain, fardu kifayah. Apakah maksud fardu ain? Fardu ain ni amal-amal yang semua orang mesti buat. Setiap orang mesti buat benda ni. Tak boleh kata orang lain buat, kita tak payah buat. Contoh dia sembahyang. Semua orang kena buat. Maksud dia fardu ain lah. Berucap 2 kalimah syahadah, semua orang kena buat. Fardu ain lah. Apa pula fardu kifayah? Fardu kifayah ini, kalau ada orang lain tolong buat, maka kita tak buat pun tak mengapa, tak berdosa dah. Contoh dia mandikan mayat. Kalau ada walau seorang yang tolong mandikan mayat tu, orang lain semua tak berdosa. Tapi kalau semua orang tak buat, biar je mayat tu macam tu, semua orang berdosa. Nak kena ada wakil. Ini fardu kifayah. Kata Imam Ghazali, tukang bekam pun fardu kifayah juga. Contohnya dalam daerah Terong ni, kalau tak ada satu orang tukang bekam, seluruh penduduk Terong ni dikira berdosa. Tapi kalau ada satu orang tukang bekam, selamat. Sebab bekam itu termasuk dalam fardu kifayah.